Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman sawaban fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Dan keempat mengetahui ia seorang yang semaya akan kaifiat sembahyang. Situlah. Nah. Dan yang keempatnya daripada 9 perkara syarat bagi semaya, iaitu mengetahui tahu. Nah, kena tahu akan kaifiat. Bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil kalakuan, panggil cara-cara, panggil. Nah, mengetahuikan kaifiat semaya, cara-cara semaya kena tahu. Cara semaya kena tahu. Nah, kena tahu. Makna kalaunya kita tak tahu cara semaya, kita tak tahukan sifat semaya, kita tak tahukan kalakuan semaya, maka tak sah. Semaya kita tak terpakai, maka dia kira kata satu syarat. Maka kita kena tahu. Maka tahu ni satu syarat di dalam satu syarat bagi semaya. Lagu mana kena tahu, lagu mana cara-cara dia, misal seperti bahawa diketahui. Nah, bahawa diketahui ia akan fardunya. Bahawa mengetahui akan fardu, yakni bahawa diketahui ia seorang semaya akan fardu semaya.
dan tiada dibezakan dia kan fardu daripada sunatnya sumak semaya dak. Ya tak ada beza apa. Nah. Ya tak ada beza. Ya tahu kata. Nah, ya tahu kata semaya tu benar-benar hak fardu tu ada dalam semaya. Tapi ya tak ada beza. Nah, benar hak fardu saat ni tu daripada sunat. Hak ni fardu, hak ni sunat. Ya tak ada beza. Bahkan tak ada jawab lagi ni. Bahkan setengah tu gua tu bahkan dengan mana tetapi tetapi sungguh pun sungguh pun kata dia tak ada beza daripada fardu dan dia tak ada bezakan fardu daripada sunat. Jika ia seorang saat ni tu orang semaya iktikadkan di dalam hati dia sekalian itu yakni perbuatan semaya tu. Sekalian itu yakni sekalian perbuatan semaya itu. Tapi tu kita kata sekaliannya itu molek le kita. Sekaliannya itu tu molek le kita. Ya wa sekalian yakni sekaliannya itu. Apa maksud sekaliannya itu? Yakni sekalian perbuatan semaya. Ya i'tikad semua perbuatan semaya tu fardu. Dia i'tikad lagu tu. Tak ada jawab lagi tu. Tahu. Dia i'tikad balah ni. Ya tahu kata dalam semaya tu ada hak fardu tapi ya tak beza. Kata hak mana fardu, hak mana sunat. Tapi ya i'tikad. Di dalam mata hati dia i'tikad lagu ni. Tahu setengah perbuatan semaya itu fardu. Dan setengahnya perbuatan semaya itu sunat. Dan padahal. Dan huruf ha ya panggil. Dan padahal tiada dibeza. Mana? Tiada pandai. Padahal tak pandai nak bezakan. Ya tak pandai nak beza. Ya tak pandai nak beza antara fardu dan sunat. Ya tak pandai. Ya tahulah kata dalam semaya ni. Ada hak fardu, ada sunat. Tapi ia tak beza. Kata hak fardu ni, hak mana fardu? Hak mana sunat, ia tak beza. Tapi ia i'tikad dalam mata hati dia. Perbuatan semaya semua. Hak dia duk semaya, ada setengah fardu, ada setengah sunat. Tapi ia tak pandai nak beza. Kata hak tu fardu, hak tu sunat. Tu dia nah. Tak ada jawab lagi ni. Tak jawab lagi. Tak ada jawab lagi. Duk royak masalah ya. Padahal orang saat ni tu. Padahal orang saat ni tu orang awam, orang awam. Orang awam. Orang yang tak dapat daripada retikan satu perkara di dalam ilmu fiqh yang tinggal lagi tu. Tahu kita buat lagu ni boleh? Kalau kita tengok dalam kitab I'anatul Talibin, makna murak kata orang yang awal, makna orang yang tak pandai beza. Antara tak pandai bezakan segala fardu semaya daripada sunat semaya. Ya tak pandai. Tu orang panggil orang awal dalam medan bab di dalam ilmu apa dah? Ilmu fiqh. Dalam bab maya. Orang awal ni Arab, awam, umum. Kita bahasa kita nak mudah faham. Kalau baru burung titik kat mana? Burung kodi ni. Burung kodi. Orang kodi. Orang biasa. Orang kodi. Apa makna murah orang kodi? Orang yang tak pandai nak beza
segala fardu semaya daripada yang sunat tu orang awal. Orang alim, orang yang pandai beza. Nah, orang yang pandai beza. Nah, fardu semaya daripada sunat tu orang alim dalam bab semaya. Ha tu nak situ dulu. Bukan alim jadi tok guru tu dah. Nah, bukan awal orang biasa jahil tukir tu dah. Ya tahu tapi ya tak pandai beza. Tu murak dia. Orang yang tak pandai beza. Nah, antara sunat dan fardu, ya tak pandai beza tu orang awal. Dan tiada kosak. Ya tak ada i'tiqad. Tidak kosakkan yang sunat itu tiada kosak, yang di fardunya ya tak ada kosak, tak ada sengelai betul di hati dia. Tak ada sengelai betul di hati dia kata benda-benda yang sunat tu jadi fardu, ya tak ada kosak apa. Jawab semua masalah saat ni tu. Kalau orang balah tu, ya tahu sekadar tu je. Jawabnya sahlah sembahyangnya. Jawab mana ni? Nah, jawab kata dia tahu kata benda tu fardu, dia tak pandai beza daripada hak sunat. Dia i'tiqad dalam semaya, kata semaya tu fardu belaka perbuatan semaya. Setengahnya ada hak fardu, setengahnya ada hak sunat. Ya i'tiqad belah tu, tapi dia tak pandai nak beza. Dia tak pandai nak cerah hak ni fardu, hak ni sunat. Tapi dia tak ada sengelai betul-betul kata benda hak sunat tu jadi fardu. Maka jawabnya nascaya semua masalah sebut mari saat ni sahlah semayanya, sahlah. Panggil masuk orang yang tahu cara-cara semaya. Munduk semaya mak fardu takdir. Munduk semaya mak duk bengah bangun tu. Nah, mu tahu dak kata benda fardu. Aku i'tiqad dalam hatiku dalam semaya semua perbuatan semaya tu fardu belaka. Ya i'tiqad lagu tu fardu belaka. Aku tak tahu, tak pandai nak beza tu. Tapi aku tahunya dalam semaya ada hak setengah tu fardu, ada hak setengah tu sunat. Tapi kau tak tahu kata hak tuju mana kata sunat, tuju mana kata fardu. Orang hak kata lagu tu ya orang biasa. Orang awal, orang qadi. Jawabnya semaya dia sah. Tak apa dah, cukup dah. Nah cukup dah. Tak ada kena mengaji dah lah. Nah, tak ada kena mengaji. Orang panggil apa? Fardu ain tu lepas orang panggil. Sebab cara semaya dia tahu dah mana. Rokok, kena sujud, kena gapo syarat dia tahu belaka. Tapi dia tak pandai beza tu hak mana fardu, hak mana sunat tu je. Kena baca weh subhana rabbil azim wa bihamdi. Sunat ke fardu? Ku tak tahu. Aku tak tahu kah? Dia tak pandai beza hak mana sunat, hak mana fardu. Dia baca, dia kata bila semaya kena buat lah ni. Dia panggil cara-cara semaya dia tahu. Maka lagu tu sah semaya dia. Nah. Kadang-kadang kalau dia semaya tak tahu. Nah, orang rokok, gapo rokok, dia tak tahu tapi tiru orang, tak sah semaya lagu tu. Nak tak sah semaya tiru nah tak sah. Semaya tiru tak sah habis itu. Dan yang kelima, dia tulis tu kelima selalu dah kita bodan tu nak mudah faham kata benda hak ni supu hak sat ni masalah lain. Nah, nak ayat kata belah lek ni dengan belah ni hak lain-lain tu. Bubuh dan tu. Bukan dan dadu tu. Nah. Dan yang kelimanya daripada 9 perkara syarat bagi semaya ialah suci ia seseorang yang semaya daripada hadas besar. Daripada hadas besar. Hadas besar gapo? Hadas besar. Nah, murak kepada diri perkara, wakil kena kepada hadas besar, iaitu orang yang berjunub.
orang yang ada haid, orang yang ada nifas. Maka orang-orang yang tersebut sana itu bila ada tu ia panggil berhadas. Hadas dia tu besar. Apa makna hadas? Hadas makna dia suatu perkara yang menegahkan sah semaya atau puasa. Atau lain-lain lagi lah. Tu orang panggil hadas. Hadas gapo hadas? Suatu benda, suatu perkara yang menegahkan akal sah semaya dan puasa dan lain-lainnya. Dia panggil hadas belaka. Bila sebab mendatangkan hadas, maklumlah kebanyakan orang benda tu tak boleh kita nak semaya, tak boleh. Dia panggil benda yang berhadas. Bila kita berhadas, tak boleh lah. Dia panggil maklum, benda maklum. Maklum minad din, benda maklum eh. Kita berjunuk, keluarkan air mandi. Maka sabab bagi mendatangkan dia kita tahu. Datangkan datangkan nifah. Maka orang-orang yang ada perkara yang tersebut melakukan perkara tu, maka hak tu dia panggil sabab mendatangkan hadas. Bila seorang tu ada hadas, menegahkan dia saat itu akan sahkan semaya, menegahkan dia saat itu akan sahkan puasa dan lain-lain lagi. Tu dia panggil makna hadas. Suatu benda yang menegahkan semaya, suatu benda yang menegahkan puasa, suatu benda yang menegahkan yang lain-lain lagi. Tu dia nah. Tu orang panggil hadas. Dia panggil hadas. Bila ada hadas nak maya tak leh. Nak maya tak leh. Dan hadas kecil, hadas halus. Hak sana ni hadas besar. Hak ni hadas halus. Apa makna hadas halus? Hadas yang halus. Tak berat supaya dengan hak sana ni. Tak berat dengan hak supaya sana ni. Maka nak semaya tak boleh juga. Hadas halus gapo hati? Banyak ketuk, dah gitu. Keluar angin dah gitu. Setuh di antara lelaki. Lelaki dengan perempuan hal keadaan dengan ketiadaan berlapik. Tu dia panggil hadas. Nak menghilangkan hadas kecil dengan kita mengambilkan wuduk. Nak menghilangkan hadas besar, ada benda maklum, menghilangkan dengan mani. Ni benda maklum belaka tu. Orang panggil maklum minad din. Tak ada apa dah. Tak ada orang tak tahu ni nah. Malaikat orang baru belajar orang tua tahu belaka dah. Tengok. Maka jika kedatangan, kalau datang mari hadas di tengah-tengah semaya. Apa makna di tengah-tengah semaya? Belum pada memberi salat. Belum pada memberi salat, datangnya hadas. Ketuk ke, orang tina mari curi ke, curi pula curi atas muka. Kalau curi atas baju tak apa je. Yang mari-mari curi atas baju kita, tak apa. Tak berlaku kehadas, tak jadi kehadas. Mari curi di tangan kita. Masalan, diketuk masalan, panggil hadas. Jawab jika batal oleh semayanya semaya seorang saat ni. Batal semaya dia. Batal semaya dia. Batal semaya dia. Batal semaya tu. Itu maklum lah. Benda maklum belaka ni. Tak ada orang tak tahu aja ni. Yang maknanya nak semaya kena bersih. Nak semaya kena bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka nak membersihkan kita daripada hadas besar, kita kena mandi. Cara mandilah mana weh? Tu kena ngaji tu. Rukun mandi ada dua.
Setengah kata ada 3 rukun mandi ni. Satunya niat, duanya meratakan air. 3nya menghilangkan najis. Setengah kata 3 tu. Pemaklumlah mandi tu kena air mutlak. Tu kita kena belajar belaka tu. Air mutlak, air ada 4 bahagian. Ya ada 4 nama air. Air mutlak, air musta'mal, air yang berubah, air mutanajjih. Hak yang boleh menghilangkan, boleh mengakakkan hadas, iaitu air mutlak saja. Lain daripada tu tak boleh. Tu kita kena belajar mengaji belaka. Begitu juga kita nak mengakakkan hadas kecil dengan mengambilkan air semaya. Dengan air yang mutlak, maklum minad din. Hak tu kena belajar mengaji di dalam kitab yang lain. Dalam musalli ni tak ada sebut. Tak ada sebut. Maka kita pakah-pakah gitu ya. Kita pakah gitu. Tu. Hang ngaji lagi tak lain. Seperti matla'ain tu. Kitab matla'ain, kitab minhajus salam, kitab banyak lagi lah, kitab bahjatul mubtadi. Tu banyak lagi kitab-kitab yang kita kena belajar mengaji. Maka fahami, tulisan yang tulis dalam kitab-kitab tu ialah pendapat ambil daripada hadis Quran siap dah. Perlah untuk kita. Kalau kita nak banding mana? Kalau banding jagung baik. Kalau banding dengan jagung ni, jagung hak dia mubuh susu siap. Tibu hal mulut makan. Kita mengaji kitab Jawi ni. Kalau banding dengan jagung hak duk le bekas siap dia mubuh susu, dia mau goreng, dia mau perlawi, kita boleh makan siap-siap dah. Siap-siap dah. Tu dia habis itu. Dan yang keenam daripada 9 perkara syarat bagi semaya. Suci ia seorang yang semaya daripada najis. Ni najis yang kita kena mengaji pula. Bila sebut kata najis, wajib kena basuh. Wajib kena suci. Najis mana hak kata wajib? Kait. Yang tiada dimaafkan dia. Najis hak tak maaf. Ada pun najis yang dimaaf tak apa. Ya kait itu. Maknanya kena suci daripada najis yang tidak dimaaf. Kalau gitu, najis hak yang dimaaf tak apa. Gapo ratik najis hak yang tidak dimaaf. Banyak tahi air kecil. Maka najis kalau kita mengaji ya bagi pula. Ada najis yang mukhaffafah, ada najis mughallazah. Ada najis mutawassitah. Atau nama-nama najis. Maka najis ya bagi pula. Hak mutawassitah tu. Hak mukhaffafah, air kecil budak lelaki dah. Air kecil budak lelaki, anak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun. Hak tu maklum. Apa tu? Najis mughallazah. Maklum dah, anjing babi. Dak gitu. Anjing, babi dan yang terjadi daripada keduanya walaupun dengan binatang yang halal. Dia panggil najis mughallazah. Maka najis mutawassitah ya bagi tubik pula. Najis yang dimaafkan pada makan ni, tidak dimaafkan pada pakaian. Najis yang dimaafkan pada pakaian, tak dimaafkan pada makan ni. Tu bagi pula. Tu kena ngajilah.
Maka hak yang nyata sebut nyata molek tu. Kalau dalam kitab Jawi, di dalam Majmu' Salasah. Nah, najis itu dua, ada dimaaf pada syarak, ada tidak dimaafkan. Maka hak dimaaf, ada dimaaf pada pakaian, tak dimaaf pada makan ni. Hak dimaaf, ada dimaaf pada makan ni, tak dimaaf pada pakaian. Tu dia. Tu kena ngaji belaka tu. Nah, kita sebut sini tu gak baye, tak ada masa tu. Tu. Kita kena ngaji bak dia suku pula. Sini kita pakoh-pakoh. Pakoh lagu mana? Kena suci daripada najis. Najis mana? Najis yang tiada dimaafkan dia. Najis yang tidak dimaaf tu pada badan. Kena suci. Dan kainnya. Kainnya. Nah, dan tempatnya, tempat seorang nak semaya, tempat seorang nak semaya, pakaian seorang nak semaya, tubuh seorang nak semaya, bila dia ada najis yang tidak dimaafkan, maka tiada sah semaya dia, batal semayanya. Wajib dia kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Tu kena ngaji tu. Kena air wudu baye. Lagu mana kena air wudu? Nah. Kena makan boleh. Tu kena ngaji tu. Kena gula dia orang kata. Tapi dia khilaf belaka tu masalah khilaf. Kalau kita tengok dalam kitab Tuhfah, masalah khilaf tu. Tapi hak yang muktamad yang dibawa oleh tok-tok guru kita, hak ni jalan ni. Jalan ni kena basuh. Bila makan gula, nah, bila kena gula, bila kena gapo budu. Lain lah tu. Nah. Karena orang buat budu dengan kebilis tak ada bahasa, tak perut-perut dah. Bubuh gitu lah. Jadi maaf pada makan ni pula. Tu dia. Tu kena ngaji tu. Ada sebut dalam majmuk ya wayak sasa tu. Cara buat. Cara buat ya wayak sasa. Nah, dalam majmuk Salasah tu. Nah, panjanglah kena ngaji tu. Lagi kitab Jawi kita duk ajak lagi kitab Jawi, kalau kita Arab tu Belambok, lagi kitab Arab tu duk ajak lagi kitab Jawi tu Majmu' Salasah. Royak nyata bab masalah najis. Kalau kita ni gak pandai-pandai baca gak, kita tengoklah situ. Ya dalam kitab tu Majmu' Salasah 3 kitab. Lemula tu dak kecek hukum Tuhan gitu. Hukum kenal Tuhan, lepas tu kecek bab semaya sikit, lepas tu kitab yang kedua yang kecek bab najis. Kitab yang ketiga yang kecek Ashabul Kahfi. Dia panggil dalam Majmu' Salasah. Kita tengok. Nah. Situ tu, masalahnya, nah. Gapo tu? Masalah tahap jicak lah kata. Dia royak sebut tu. Najis pasal mana tu. Bila ngaji situ, tak ada nak tegah demo lah. Bila kita ngaji banyak-banyak. Itu masalah perlunya kita kepada ilmu. Nah, maka kita ni Syekh Daud kita tak wari ya. Dia royak gitu lah. Syarat bagi semaya kena suci daripada najis yang tiada dimaafkan dia najis pada badannya badan seorang yang semaya dan kain seorang yang semaya dan tepak seorang semaya. Nah, kalau di tepi tak apa. Jangan kena dengan dia. Masalah dia kata pula. Dan janganlah bersentuh. Jangan kita pergi sentuh. Pergi sampat suatu suku. Suatu suku daripada badan seorang yang semaya. Jangan sentuh dengan najis. Najis mana? Najis yang tidak dimaaf pada syarak. Nak sentuh pada geraknya, pada ketika geraknya dan ketika diamnya dia seorang.
Ketika dia gerak, ketika dia seria, kalau pergi sentuh dengan najis, jawab, maka tiada sah semaya serta sesuatu daripadanya, serta sesuatu yakni serta bersentuh dengan najis daripadanya, daripada badan. Nak tak sah semaya. Kita sentuh. Atau menanggung ia seorang, atau ia menanggung suatu yang berhubung dengan najis. Suatu yang berhubung dengan najis. Tak boleh juga. Misal lagu mana suatu yang berhubung dengan najis? Seperti ia menegan. Memegang akan tali yang terikat ia tali pada umpama najis dan lain daripada umpama anjing dan lain daripada anjing. Kita pergi ikat. Kita misal tali. Ikat dia anjing, patut duduk di kita. Kita menanggung. Tak boleh. Dia panggil kita menanggung. Misal lagu mana ni? Tali ni. Tali pika ni. Ikat di kita. Apa tengok? Situ ada tahik toko. Berhubung. Berhubung dengan tali. Tak boleh. Tak sah. Dia panggil masalah. Masalah kita menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Tak sah kita semaya. Gapo lagi? Budak. Budak pakai pamper. Dia kecil dalam tu. Kita duk baca tahiyat mari duk nyatak dah kita. Tak sah semaya kita. Buat apa? Kita menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Budak haruat tahun nak idah lah kita misal. Atau budak tak sampai 2 tahun tapi budak perempuan. Tak kira lah najis mukhaffafah ke, najis mutawassithah ke tak kira. Tu budak banyak. Ya kita duk maya. Ya dah najis dalam pempeh dia. Ya dah najis dalam pempeh dia. Pai mari kita. Mari apa? Mari duk dakak kita, naik kalingan kita. Kita bangun di kalingan kita kan kita. Mari dakak lakak kita. Naik kita maya dengan dia. Ya ada dalam pempeh dia ada kecil. Maka tak sahkan kita semaya. Apa? Kerana kita menanggung sesuatu benda. Benda budak yang berhubung dengan najis. Tak sah. Tak sah. Tahu kita kata budak ada pakai apa? Tapi tak masuk jawi lagi. Tak boleh atas. Ya ada najis di bawah kulit. Tak gitu? Naik tak ikut kita. Tak boleh juga. Ada masa Nabi cucu, dia hotel budak-budak lagi dah. Kita 4 ni baru hotel. 4-3 baru hotel. Tak gitu? Baru masuk jawi. 4-2 baru masuk jawi. Lepas tu duk pikul semayang gitu. Masa Nabi, masa sahabat orang Arab, ada orang Arab, dia masuk budak-budak lagi dah jawi dah gitu. Sahabat tu dia tak ada najis di tubuh dia. Ambil budak lah ni, sekiranya budak mah kita, tak masuk jawi lagi, ada kuluk dia. Dia mari duduk kalingan atas riba kita. Kita dah semaya. Maka tak sah juga kita semaya. Apa? Kerana kita menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Itu dia bagi tu kena ingat ni tali ni bayah ni. Tali kena ingat tengok. Apa kena sapu semua tu, tali ke biga-biga tu. Ni masalah ni. Ya pikul tali tak ada najis. Tapi tali tu berekat dengan anjing. Tahu lain daripada anjing. Tak kira benda hak najis. Asal dia berekat dan berhubung, bila kita pikul dia, maka kira kata tak sah. Apa? Kerana kita menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Tak sah semaya kita. Tu kena duk ingat tu. Allah, ni kena duk ingat lagu tu yalah. Kena duk ingat lagu tu. Dan tiada mengapa
Apa makna tiada ngapo? Sah tetapi makruh ni. Nah, tiada mengapo dengan makna sah tapi makruh. Lagu mana? Jika berbetulan dengan dia dengan najis pada ketika bangun orang semaya dan duduk orang semaya berbetulan dengan ketiadaan bersentuh. Tak sentuh kali. Ya maya tapi tak toko betul dengan ya. Mari semaya tak apa tak dia. Allahu akbar. Sah semaya tapi makruh. Nah, sah semaya tapi makruh. Bila dia bangun dia bergerak, tak ada dia sentuh gapo dengan najis. Tak ada kita dia sentuh gapo. Cuma betul dengan kita ya. Kita sujud lakuh pada dia. Cuma dia betul dengan dada kita. Jawabnya sah semaya kita, tetapi makruh. Dia sebut kata makruh, tak apa payah nak. Lari lu dah kita. Allah nah. Boleh makruh. Hak lain lebih lagi makruh. Ya lagi. Dah cuba boleh tak sewi ada juga makruh tu dalam maya kita. Nah. Sapuhlah nah. Ni tak cicak wa 3 4 util depan kita. Tak jangan sapu. Jangan juga semaya dengan gitu. Allah beratnya. Nah, sebut kita kata berkaitan kecek sikit. Islam apa? An-nazafatu minal iman. Bersih ni setengah daripada iman. Banyak kita kecek. Tapi bila naik sejik bayi Allah, bucu tu hak icok, bucu nah icok Allah. Nah, kecek Islam ajar tak anyo. Allah mengaku kita Islam ke? Ya Islam. Kau tengok tempat kita buat ibadat rano rumah Allah tempat yang paling mulia kali. Teruk weh. Nah teruk. Puasa malah tengok-tengok dia. Ku tak mau pergi sejik tu kan. Hai cojo. Mana mu tak apa? Jadi malah juga. Jadi dah lok dengan gitu. Mung harap ke aku harap ke mung. Pakak-pakak tak buat gitu kan. Allah. Nah, walaha sama-sama rumah Allah. Ni kecek sikit ni. Bila mari bak ni kita kecek sikit. Tak kita perhati tak? Kita bayar, perhati tak? Bila pergi jalan jauh-jauh, kita masuk masjid ke kita masuk pamnyok lah ni? Kita masuk masjid ke kita masuk pamnyok biar kita nak semaya? Kita masuk pamnyok lagi. Apa? Kerana pamnyok lebih bersih. Apa? Jambai mudah, air banyak. Bersih cuci lagi pula. Sejik masuk temunglah. Temung sakoh dia mau tinggal. Allah. Kan? Naik sejik pula tengah-tengah tempat pakai pintu nak buka tak boleh. Mana? Tak icok saja. Allah. Nah, cuba boleh yo. Nah, banyak cia pada orang apa sapuhlah. Pada mari hari-hari tu lah. Dia. Allah nah. Hak lama kali tak harap dah dia. Nah, tak harap dah dia. Karena dia tak mari dah. Nah. Hak dia mari hari-hari itulah. Cuba boleh gak tempat kita semaya ni, we cuci lah, we cuci. Walaupun kita semaya tak ada dijinjak dengan dia. Dia duduk tepi kita, makruh. Kita semaya hal keadaan ada najis di tepi kita, makruh. Nah, makruh. Tak apa tak icok situ ku maya sini. Sah tu sah tapi makruh. Allah nah. Nah, kita ni larilah tak kata ke demo lagu tu juga ni. Allah nah. Lebih-lebih lagi bukan tempat kita Allah. Nah, tilik situ padahlah ni. Gimana masuk pamnyok tu? Putih pamnyok tu? Tak ada wayak dulu hari tu orang nak pergi. Nah, jamai orang pergi atas orang Mekah jamai dulu hari tu. Kereta suti kapung. Tak ada putih pamnyok. Putih sejik tu, putih kapung tu, tak ada kecek putih pamnyok lah ni. Jumpa pamnyok weh. Mana palah? Ngene lebih. Dah gitu. Tu kita lah ni.
Kita lah ni. Kerana tempat-tempat mereka, tempat yang jaga sebenar. Jaga kebersihan. Baru dia nak masuk. Paning, kita nak orang mari amal sejik kita. Nak orang mari singgah. Tapi, penuh dengan muka yang lain. Allah, nah. Penuh yang muka lain. Ramai cicak pada kita. Ramai cicak pada kita. Masya Allah. Tu kita kena bakat-bakat. Iyalah kena bakat-bakat jaga rumah Allah ni. Bolehnya bakat-bakat jagalah. Hak tak mari pun kena mari sapuh weh. Hak tak mari mu duk mari sejik semua. Pas sejik bukan hak ku sore, hak mu pun kena mari juga. Gitu Pak mu duk mari semua boleh we mari atik. Walau mu tak mari maya mari sapuh sejik apa dah. Gitu boleh bakat-bakat mari weh. Habis itu. Sama dia kata situ dulu dan dimaafkan. Belum ada kita masuk kitab yang kedua. Kita berhenti situ dulu, kita masuk kitab yang kedua kita. Kitab apa ni? Pas bawa hari takrik nah. Dek mana takrik? Dek mana taklid? Takribul ikhwan. Takribul ikhwan fi ta'allumil aqaidil iman. Muka 4 baris yang ketiga. Maka bermula kita yang Islam. Kata ayah di rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Maka bermula kita yang Islam. Hei orang-orang Islam. Hei orang-orang yang beragama Islam. Orang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang semaya, orang puasa, orang keluar zakat, orang haji. Panggilkan seorang yang Islam. Kita orang Islam ni. Islam mana sifat? Yang menurutkan akan hukum-hukum Tuhan. Orang turut hukum Tuhan. Orang yang turut undang-undang Tuhan. Hei kita ni, mana salah gitu? Salahnya ayah dia kecek. Mungkin dia kata celaka lah. Mana dia kata saya kecek lah tu. Belum pada dia kata celaka lah. Sehabis-habis azab lah. Orang yang lakah titi sirak tak lepas. Jatuh ke dalam neraka. Dia kecek lah tu. Bila dia kecek lagu tu, dia kata, hei, soalannya, maka kita, hei orang-orang Islam, mana gitu. Maka kita orang Islam. Soalannya, hei orang-orang Islam. Orang yang turut kau undang-undang Tuhan. Tetaplah. Apa makna tetap? Tiada jatuh ke dalamnya, ke dalam neraka. Tak jatuh neraka. Orang Islam, orang hak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipanggil kata Islam. Orang ni orang mengerejakan undang-undang Tuhan,
orang turut kat undang-undang Tuhan, orang ni tak jatuh ke dalam neraka. Mulai ke ayat riwayat. Mulai ke orang hak jatuh dalam neraka walaupun Islam, mereka yang mensia-siakan masa umur, yakni hidup dia dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tiada berharganya, benda yang tak ada harga di sisi Allah, tapi ada harga di sisi dia. Orang ni hak jatuh neraka. Ayat dia kata bukan hamba kata. Ayat dia kata orang Islam semua hak turut undang Tuhan, tak ada siapa pun jatuh neraka Allah. Malaikat orang hak jatuh neraka, orang yang habiskan masa dia, orang yang musiatkan masa dia, orang yang khianatkan masa dia dengan semata-mata berhadap turut cari kepada benda-benda yang tidak ada harga di sisi Allah, tapi ada harga di sisi dia. Nah. Dan turut hawa nafsu. Tu beringat. Cari kesedapan hawa nafsu. Bila sebut kata nafsu ngamaya malah. Ngawak amal malah. Nak dengar orang ngajar malah. Bila kita nak dengar orang ngajar malah, kita nak tobat mana-mana. Nak tobat lah mana? Turut hawa nafsu, cari sedap. Bila kita cari sedap, nafsu kita nak apa? Hidup. Nak makan banyak. Nak duit banyak. Ikut benda jadi kemudahan di atas kita, nafsu kita kena mana-mana. Bila sebut kata jadi payah di atas kita, nafsu kita tak kena mana-mana. Maka ingat, neraka ni, neraka, pagar neraka, likungnya dia ialah perkara hawa nafsu kita kena. Maka perkara yang hawa nafsu kita kena bercanggah dengan syarat. Ya hawa nafsu kita kena, ya ada juga tapi tak canggah dengan syarat. Seperti menikah kahwin tu. Bini pak tu. Nah, syarat tak canggah. Nafsu setuju tu. Lepas tu buka puasa cepat-cepat. Nah, nafsu kita kena lah tu. Cuba boleh puasa je pagi buka 7 boleh buka dah. Cuba boleh lagu tu, cuba boleh. Tapi syarat dia kena, buka puasa cepat-cepat. Nafsu kita kena juga. Maka hak lain daripada tu, sama ada khijah dunia, sama ada khijah akhirat, nafsu kita tak kena. Maka nafsu hak tak kena tu, kita tunggu ingat, kita duk lakoh pagar masuk dalam neraka. Apa? Likungnya neraka dalam hadis sebut, pagar neraka ialah likungnya dengan hawa nafsu kita kena. Nah, tak maya nafsu kena, makan banyak nafsu kena. Bila makan banyak, temu dengan perkara yang haram. Turut orang waliullah makan banyak, benda yang halal tu pun tak pernah kena dah. Kita tidur banyak, nafsu kita kena, syarat tak kena mana-mana tidur banyak. Syarat suka kita tidur sikit. Kita tidur sikit juga, lajak sampai subuh tak khabar, jaga malam. Balik jaga-jaga sampai subuh tak bangun. Jaga sampai tak semaya subuh. Jaga sampai tinggal ke perkara yang Allah Ta'ala larang. Siapa Allah Ta'ala suruh?
Nah, kita jaga siapa buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Tengok bola saja dok judi sampai ke bola. Nah. Nah. Tengok saja tak ada judi pula. Nah. Orang dulu hari tu judi dengan muai nah. Dengan muai. Lah ni judi dengan bola. Jaga malam main king. Judi dalam king. Judi dalam rosak. Apa? Jaga malam. Lah ni hak baru. Apa tu? Sedaknya. Nafsu kita kena benar-benar. Maka ingat, turut hawa nafsu lagu tu ingat neraka. Neraka. Hani ayat dia kata, orang yang hak berakhir turut hawa nafsu, orang ni habis masa dia dengan turut hawa nafsu, neraka ayat dia kata. Neraka. Neraka. Nah. Tapi pada hukum akal fikir dengan otak kita boleh tak Tuhan nak buat syurga? Ya harus. Tapi Tuhan janji wajib neraka. Tuhan janji orang yang salah, orang yang zalimkan diri dia, Tuhan buh dalam neraka. Malaikat orang-orang yang Allah Taala nak memaafkan. Ada apa? Nah, orang hak maaf tu orang lagu mana? Tengoklah syarat-syarat dia tu. Allah, nah. Syarat dia kena kembali dulu. Nah. Orang wahai minta ampun. Ya buat benda dosa tapi minta ampun walau annahum izzalamu. Nah, anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Walaupun dia buat benda jahat. Tapi lepas pada buat jahat, masya-Allah astagfirullahalazim kabar we sedar we. Walaupun tu hawa nafsu, sedar we lepas ni tak ambuh we. Dengar orang ngajar dah malam. Aku kena tidur awal, kena wida bangun subuh. Nah, kalau tunggu Imam Ghazali rahimahullahu taala, cuba boleh bagi orang yang tak ada buat apa lepas so tidur selalu dah. Tapi hikmah. Ni banyak. Kalau orang ngaji kaji, orang apa. Orang tidur tengah malam menyakit juga. Tidur tengah malam. Bangun akhir. Kita tengok dalam hak lain, dalam hak yang murid kaji. Dia kata no, reutui derah mati. Allah nah. Dia tak panggil tai dak tui. No ya tu. Dengan hati weh. Sabak-sabak kedatangan kesihatan kurang. Kita tidur tengah malam. Maka sabak-sabak nak jadi kesihatan tubuh badan kita, tidur awal, bangun awal. Cuba terang buat. Lepas isa tidur kalau tak ada kerja apa tidur. Bangun awal, tengok. Buat lagu tu boleh 4 bulan. Insya-Allah tengok kesan ni. Dalam kita buat tu. Nah. Apa nak jadi? Rawah tinggi ada ke tak? Ada. Bagi orang rawah tinggi terus tidur. Tidur ya awal, lepas tu bangun ya awal insya-Allah. Nah, tu hikmah. Syarak ajar berlaku. Takal sekiranya fak kita berlaku tu syarak. Selamat dunia kita ni. Selamat. Kampung kita selamat. Dah. Pakakmu pun turut guna Tuhan, aku pun turut guna Tuhan. Tak ada wali orang jahat. Nah, tak ada. Sabit tu ada ni, sabit ada orang yang tak turut tu. Maka ingat weh orang yang tak turut, ingat neraka Allah. Jangan duk lawan. Allah. Neraka Allah. Piye lawan neraka Allah? Tak pada dengan orang kita. Imam Syafi'i, ya kala syair dia. Nah, dia baca hang lepas maaf kena baca. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tidak ada kekuatan di atas neraka jahanam. Hei Allah, aku tak ada kekuatan nak tahan neraka jahimmu. Tengok Imam Syafi'i yang mengarang kala syair. Ilahi ulil firdaus tu dia baca. Wala aqwa 'alan naril jahim. Hei Tuhan,
aku tidak ada kekuatan nak tanggung nak pikukan neraka jahanam. Nah, neraka jahimu ku tak piku, ku tak lawe. Tu rada Imam Syafi'i tu. Ku tidak ada kekuatan kalau membuh neraka tu sia aku salahnya gitu. Sia aku. Imam Syafi'i kalau dengar sejarah dia tu, umur banyak mana hafiz Quran. Kita habis Quran, habis. Pakai habis cuk dengan gitu. Tak pergi dah. Nah, tak pergi dah. Lebih lagi kau tua ni, dah mau hari betul pati tak hari. Nah, dah kita lah gitu. Nah, Imam Syafi'i tengok. Nah, asmaya dia Isa dengan subuh. Asmaya tu lo. Nah, kita tak ada apa Isa ni. Asmaya lain-lain dah. Tak gitu. Dia mau penuh dengan zikir, penuh dengan mengingati Allah, penuh duk jalani Allah. Tapi kata lagi, doa lagi, ya Allah, la quwata 'alan naril jahim. Tidak ada kekuatan nak menanggung neraka-Mu tidak. Kalau sekiranya membuat aku neraka, sekiranya kalau membuat aku neraka, aku tidak ada kekuatan nak menahan neraka-Mu. Allah tengok orang warak sepatara tu. Kita ni neraka lah tak apalah. Neraka lah, tak apalah. Aku seorang neraka, tak apa. Nak kata rano, kita orang jahat. Kita ada nyawa lagi, boleh tukar. Boleh berubah. Tuhan apa dosa kita? Dosa bimbang. Lain daripada dosa syirik, Tuhan apa melaka? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Tuhan ayat dalam Quran. Tuhan tak apa dosa orang syirik dengan dia, lain daripada tu Tuhan apa belaka dosa-dosa liman yasha, bagi orang-orang yang dia khandak. Maka dengan sebab pada itulah kita kena jauhkan diri kita daripada perkara yang hawa nafsu kita kena. Sebab kerana hawa nafsu kita kena tu ialah neraka hujung jatuh. Tadi habis itu. Dan menurut hawa, dan menurut nafsu dan hawanya, orang hak masuk neraka tu, dan bersernok-sernok dan bergalak-galak sehingga tuanya tak taubat lagi. Tua tak taubat lagi, Masya Allah. Duk galak lagi. Tua tengah dah sedap. Neraka hujung jatuh. Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amalan kita kira di hujung su. Tua tak khabar lagi. Kau masa muda ngaji juga sepatah ruah. Bila kau tua, galik. Kau duk suka dengan dunia. Kau duk galik. Kau duk sedap turut hawa nafsu. Kau tua, kau sari. Kau tua, tak khabar nak tobat, tak dah. Maka orang ni mati dengan keadaan begitu. Wa iyazabillah. Astagfirullahalazim. Dan bawa matinya, duduk dalam bawa mati. Galak bawa mati. Di dalam hal tiada sedar. Tak ada sedar gapo. Ayat dia kata. Siapalah yang mengadakan langit bumi, tahu dak tak ada sedar siapa tua kita ni duk galak duk serenok dengan benda-benda yang tak berfaedah lepas ada mati. Bawa mati dengan hal gitu tak sedar, tahu dak siapa yang mengadakan langit bumi dan barang yang antaranya antara langit bumi. Maka ingat, orang yang turut hawa nafsu, orang yang cari benda yang tak berharga, orang serenok, orang galak, sehingga siapa tua bawa mati dengan gitu, ayah dia kata, maka jatuhlah orang-orang itu ke dalam neraka. Hujung jatuhlah orang itu dalam neraka. Orang tak ada nak taubat. Allah, patutkah kita nak duk lagu tu semua? Buat soalan bagi kita, patutkah kita nak duk lagu tu semua? Dunia bukan tempat kekal. Kita ngaji dah ya, dia kata dunia ni seperti dangar.
Lepas tu bila hak di dunia kita tahu dah. Masa tua nak buat lagu mana bekal kita tahu belaka dah kena buat lagu mana. Kita bimbel tak, kita sibuk tak? Sibuk. Takut susah lagi akan datang. Hak masa yang kekal kita tak cedek. Masa lagi akan datang juga. Tapi ingat, hak nunek puluh tahun lagi. Hak nunek puluh tahun lagi. Kita umur 20, 40 tahun lagi. Nak makan tua, kita duk kerja, duk susah Allah. Duk buat ke hari ni. 20 tahun lagi nak makan. Kalau kita umur naik puluh, 3-4 tahun lagi. Makna masa panjang lagi lah. Panjang lagi lah masa. Akhirat. Tempat yang kita kena sipai bekalan. Tempat yang kita kena cedek bekalan. Lama mana nak mari? Dia tak ada royak setahun ke baik. Tak royak je. 2 bulan ke tak royak. 40 tahun ke tak royak. Siapa ketika tak boleh kurang. Likulli ummatin ajalun. La yastaqdimu sa'ah wa la yastakhirun. Tidak boleh kita nak dulu nak belum pada satu saat, nak mentakhir nanti dulu satu saat. Tak tu ayat dalam Quran. Nah, ya tu tengah segar-segar jalan makan nasi pak pinggan ni. Klik tengok ayat tak mati tak percaya membahong. Bekal lega apa? Bekal lega apa kita? Duk turut hawa nafsu. Nanti khabar masuk kubur khabar. Alhaqumut takasyur hatta zurtumul maqabir. Kita dah banyaklah cari hipun ni harta benda. Bila khabar-khabar masuk kubur awak iyazabillah baru duk khabar. Ketika itu kena soal habis. Summa latus'alun na yauma idzin 'anin na'. Di hari itu lepas pada kita berdiam mata semua nikmat yang Allah Taala wi kepada kita di hari itu kena soal soso. Kena soal soso. Lebih lagi kena soal masa kita, masa muda kita, harta benda kita. Tak kira lagi weh bayi hak malam. Duk kira masa dak habis dengan gapo. Masa kita ni dah habis dengan gapo? Mai Facebook ke baca Quran? Dah habis masa gapo? Tengok muka lain ke tengok orang ngajar? Masa kita ni. Soalan. Muda kita kira kali sore belaka bayi tu. Kedua kali sore muda. Ada ah. Kali sore belaka. Hak soal juga. Masa muda kita. Harta kita boleh. Kali tu. Tak boleh duit 1000. Hak kali ni 1000. Ada apa 1000 lain pula. Tanya juga tu. Boleh ke mana? Halal ke haram? Boleh dah tanya pula. Tubik tu. Balik molek ke balik tak molek? Amalan tak tanya lagi tu. Kita ngaji weh, ada ngaji lah ni weh. Tanya pula, manfaat ke tak? Tak tanya lagi. Tu nak ayat kata, hak cerak-cerak. Tapi hak mula-mula belum nak datang benda lagu tu, dia tanya dulu khas maya. Tanya khas maya. Sebabok, puasa sebabok. Cuba kira dalam hari ye kita buat gapo benda kebajikan. Hatulah. Hadis Nabi suruh kira belum pada kita nak pejam mata nak tidur malam tu. Itu isah ke diri hari ni kuat penamu. Belum datang dikira di akhirat esok. Kira dulu lah ni. Bangun pagi ni tak ada wak penamu masuk jamuh lu dah. Jamal pula tak ada baca doa apa. Rugilah situ. Habis masa. Nak gitu. Nak masuk jamal boleh pahala. Allahumma inni
a'udzubika minal khubusi wal khabath. Boleh sah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wala haula wala quwata illa billah il alil azim. Boleh pahala dah sah. Ni bangun tidur tengok. Hok kupuh mandai ramah ni piyo tik tuk cai ku. Nah, bangun tidur. Pak bangun tengah malam lagi kecil ya. Tak ada nak ambil asmaya 2 rakaat. Allahu akbar. Waktu tidur mula tak ada. Kira. Kita buat gapo? Kira. Oh bangun pagi tak ada apa Astagfirullahalazim, taubat Tuhan. Aku banyak dosa ngamu di hari ni. Allah, duk hitung-hitung maya 5 waktu. Hak lain duk kecil orang belaka. Sudah maya Allah. Tak jadi orang Tuhan ni. Dia mari. Nah. Habis pahala ke demo. Pah, duk maya 10 minit, 20 minit. Sehari 50 minit. Habis dengan hari tu, butuh amalan. Astagfirullahalazim. Kira-kira hitung mari, banyak balik dosa. Ya Allah, apalah dosaku. Tidur dengan akak ada begitu. Apa hak dia mau terlekat dengan aku maaf dia habis. Barulah suci kita. Ni tak khabar. Tak ada nak sedar. Hatu mati dengan galik gitu. Hatu minta dengan Tuhan rawa-rawa. Nak riuh minta utuh atas kelik. Nah, waktu dia disesar tu. Nah, tengok syadak. Sejarah syadak. Apa tengok sejarah syadak? Syadak. Kita main buat syurga. Tua tak ada nak masuk. Minta malaikat lemak. Nanti lu boleh dak. Minta lagi dalih. Aku nak jaga dalih masuk. Syadak. Ya buat syurga. Buat gitu dia tanya Nabi Musa, syurga tu hal lah mana? Ya buat dia emah gitu, buat dengan sungai apa. Cukup lekat dah tu. Sengah kata tok guru. Nah, hamba tengok dalam kitab Duratun Nasihin masa tak silap. Dia kata seakid-akid dah. Yang buat tapi tak serupa pun salah Allah. Tak buat kemewahan yang ada dalam tu cukup lekat. Tapi bila siapa masuk tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Bah ambil demo dulu klik. Wak rumah besar tak ada nak duduk mati. Pedah apa rumah besar? Allah, nah. Nak dak rumah besar, nak. Tak mati. Tapi kalau mati nak tukar, tambah tu. Pamalek hak mana? Tengok soalan tengok. Kita gaduh hak mana? Mana benda perlu ke tak perlu? Perlulah rumah. Perlu. Besar lu tak perlu. Boleh kita duduk, tidur, boleh awak amat ibadat. Boleh kita sarah anak bini kita. Lepas daripada panah. Lepas daripada hujan. Tak apa dah. Tapi tak gitu. Ayuh nak. Tu hajat 415 lapis. Allah, hani kita nak royak. Nah, tengah-tengah tepak bekas semua baye. Bekas semua tu. Cabut hamba seorang dak lagi ni. Panak dak? No. Sekiranya no dak? No. Kalau tak mati dengan sebab tu no. Nak royak kata kita no dah peluang kepada muka tu sehinggonya kita tak kira. Kata lepas ada kita ujian mata ni molek atau tidak. Lepas ada kita ujian mata ni baik atau tidak. Lepas ada kita ujian mata ni faedah ke tak berfaedah. Kita tak ada kira siapa tahu tu. Sebab tu jadi tidak di hari ni berebut cari umur besar, berebut cari tamanan tinggi sehingga tidak ada timbul sifat kasih sayang sesama Islam. Kecap mana? Cari kekayaan sehingga balah dengan demo. Mu tak boleh. Kena wui aku. Aku sorang boleh jual. Mu tak boleh jual. Dalam nak mana ada dua bagai perkara, benda serupa balah Melayu.
Mu jual nasi komok, ku jual nasi komok. Abalah. Beli hok ngelaku, hok ku tak laku. Kenapa? Karena cari kemewahan dunia. Ya bukan rumah besar salah. Tapi nak nyebabkan rumah besar tu, sabak nak jadi rumah besar, sabak nak pekat tinggi, sebab kita membalahkan, sebab kita mesiakkan dengan Allah. Banyak perkara. Jari orang ada tak? Orang buat rumah besar, tak balah dengan orang ada. Ada tak? Orang naik atas menang tinggi, tak balah dengan orang, tak canggah dengan hukum syarak. Ada, tak napi. Hak rolik ramanya dia rumah besar, siapa langgar perintah Allah. Satu kita kena bimbang tujuh tu. Siapa gak tak ambuh rumah besar? Semua orang nak. Tapi sebalik rumah besar tu belum nak dapat sabak bagi dia tu. Saya ngebalas dengan orang. Sifat kesia belah di antara sama-sama Islam tak ada. Ada. Di hari ni bayi. Tengok. Dia Mekah malah sedekah lu dah. Dia menuk kecek lah. Kita dengar. Oh, dia Mekah. Dekah-dekah Mekah. Tak. Oh, sadak dekah Mekah. Jiran rumah kita dah lapar. Dekah payah tu. Sejik malah. Puan malah kerja. Ayat je. Malah lagu tu. Cuba fikir tengok. Tak boleh kacau banyak ayah ni. Ketuk dengan demo. Tapi fikir diri. Nah. Di luar negeri, cari. Bukan tak molek. Tapi rumah kita. Kampung tempat kita. Orang susah sama kita. Mana nak tupai kita? Mana nak tupai kita ratik? Mana kesia belah kita? Di antara kita dengan hamba Allah. Nak elok ke saudara kita, jiran kita seorangnya senang, orang lain susah. Kita nak buat orang luar sanjung kita. Ini Islam yang ajar pakak orang dalam kapal ni. Apa tu Tuhan raya? Afa amina ahlul qura amana wattaqau la fatahna alaihim barakatuh. Orang ahli kampung takwa dengan Tuhan. Mana orang ahli kampung takwa dengan Tuhan? Turut perintah Allah. Turut perintah Allah. Kita kajak muda. Turut perintah Allah. Rumah besar turut perintah Allah. Rumah halus turut perintah Allah. Orang pakat tinggi turut perintah Allah. Orang pakat rendah turut perintah Allah. Tok guru turut perintah Allah. Orang kampung turut perintah Allah. Orang tu Tuhan kampung tu. Tuhan bukanlah fatahna alaihim barakat. Tuhan waktu berkat. Pani hacul bo ye. Tak kira tuju mana. Sebab apa tu? Dua perkara yang kita cari hari ni. Harta pangkat. Kau usah-usah di situ. Asal seneku boleh duit ke aku, wak boleh ke aku, orang lain kau kira. Astagfirullahalazim. Pemikiran kita lah tu. Pemikiran kita tak ada sifat sia sesama kita. Orang nak lah ikut. Astagfirullahalazim. Agama nak lah ikut lah kapung. Asal aku sore senang. Asal aku sore boleh makan. Asal aku sore senang duduk di dunia nak anak biniku. Hal lain tak kira. Allah dia hari ni kira lah tu. Astagfirullahalazim. Nah, sehingga tak timbulkan sifat kotor royong. Nah, kecek malah kecek lah. Kalau tidak ada perkara yang ni. Malah nak royak lah. Kalau kita ada sifat dua perkara. Yang kita nak kepada harta, nak kepada bakat. Nah. Yalah ya jangan langgar. Cari nego jangan langgar perintah Allah. Karena nak duit banyak. Astagfirullahalazim. Tak boleh kecek banyak ni. Nah. Dah kata ngajar kan kata kau orang apa demo orang kita orang. Moga-moga orang yang ada salah. Bila ada salah demo royak weh, bah kena atas kita. Astagfirullahalazim. Aku kena bukan murih kau orang. Dia murih kau orang cek karut sampai ke dalam tu.
Tak mau timo benar-benar tu. Tak mau timo benar-benar. Bila tak mau timo benar-benar, siap dah lah kita. Dah tak mau timo benar-benar, dah lah. Orang panggil orang tu orang hati kerah. Orang royak benda kebaikan bakal tak mau asal. Astagfirullahalazim. Pakai mung sore dia kecek ni. Ku sedap kecek royak lah. Ku tahu dah. Ya tak mau dengar hau benda kebajikan kecek tu. Hati kerah lebih daripada batu. Nampak tu lok lik. Nah, tek lagu tu balik api hati kerah lebih pada batu. Masya-Allah. Nah. Allah, nah, maka kita hendaklah bubuk buat amalan kita di dunia ni untuk bekal kita di negeri akhirat esok. Semoga kita semua hak dengar di sini ni masuk dalam golongan orang hamba yang beriman dengan Allah dan orang yang mukmin, Islam yang sebenar-benar Islam, amalan yang salihah, mati esok pejam mata, masuk syurga Allah dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kama dia kata maka layaklah. Ada apa aja ni? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minan najihin wal fa'izin fit ta'allum wal imtihan waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina faqihan fid din wa'allimna ilmat ta'wil ya muqallibal qulub. Sabbil qalbi ala dini wa ta'ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khasi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyiman wa rizqan wasi'an wa amalan salih wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا شر الظالمين وقنا فتنة الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد